Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesihatan yang baik, dan kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kesihatan kita sepanjang hidup kita dan jauhkan kita daripada wabak yang sekarang melanda seluruh dunia. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita dan keluarga kita daripada ujian yang sedang berlaku sekarang. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan ini saya akan membincangkan tentang satu topik, iaitu memantapkan kewangan anda dan kita semua. Iaitu bagaimana kita dapat memantapkan kewangan kita dan bagaimana kita boleh memperbaikkan kedudukan kita dalam segi kewangan. Adakah kewangan ini penting dalam kehidupan kita? Sebagai manusia yang berakal dan manusia yang punya pengalaman hidup, kita tahu bahawa kewangan ini memain peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menyara kehidupan keluarga kita, bagaimana keadaan rumah kita, bagaimana keadaan masyarakat kita, semua bergantung kepada keadaan kewangan. Dan bukan saja daripada pengalaman hidup, Islam juga adalah satu agama yang sangat praktikal. Islam adalah satu agama yang juga menganjurkan kita supaya kita menguatkan kedudukan kewangan kita. Dan banyak hadis-hadis, dan kalau kita kaji ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita supaya kita berada dalam keadaan yang kuat. Pertama sekali, satu hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah telah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair." Iaitu orang beriman yang kuat adalah lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah, dan dalam segala perkara baik baginya. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan bahawa mukmin yang kuat dalam segala bentuk, kuat dalam segi pegangan agamanya, kuat dalam segi iman dia, kuat dalam segi ilmunya, kuat dalam segi pemikirannya, kuat dalam segi kesihatannya, kuat dalam segi badannya, dan kuat dalam segi kewangannya. Jadi di sini Islam menganjurkan kita supaya kita cuba sedaya upaya supaya kita kuat dalam segala bentuk. Bukan saja dalam segi agama. Dalam segi agama kita mempelajari dan kita juga meningkatkan ilmu kita supaya dapat kita beramal dengan cara yang terbaik. Dan juga dalam segi kesihatan, belajar bagaimana kita boleh meningkatkan kesihatan kita. Dan kita beriadah, kita bersenam, kita makan perkara-perkara yang menyihatkan badan kita. Dan kita juga kuat dalam segi mental. Banyak berfikir, hadir majlis-majlis ilmu, banyak berbincang, kerana ini akan menguatkan dan akan mengasah pemikiran kita.
dan juga kuat dalam segi kewangan, kedudukan harta kita. Jadi di sini Islam dan Nabi SAW menganjurkan kita supaya kita menjadi kuat dalam segi bentuk kewangan. Iaitu kalaulah kita ni kedudukan kita lemah, bagaimana kita nak tahu kedudukan kewangan kita lemah? Pertama sekali kita mesti melihat dan kita mesti mengira pendapatan bulanan kita. Kita perlu melakukan satu perancangan. Ini adalah satu perkara yang tidak boleh kita elakkan. Dan perkara yang pertama sekali yang kita perlu lakukan adalah kita tengok kedudukan kewangan kita pada masa kini. Kalau dalam sebulan, berapakah pendapatan kita dalam sebulan? Kalau kita contoh, kalau pendapatan kita sebulan adalah dalam lingkungan $2,000. Jadi kita kira daripada $2,000, berapa banyak yang kita luangkan untuk pembayaran rumah, pembayaran bil-bil, kemudian pembayaran pendidikan anak-anak, pembayaran untuk makan minum, dan pembayaran untuk yuran-yuran dan segalanya. Dan kita tengok apa yang terbaki. Adakah pendapatan kita tiap-tiap bulan lebih banyak daripada kita punya perbelanjaan? Kalaulah tiap-tiap bulan kita punya perbelanjaan adalah lebih sama dengan kita punya pendapatan, maka kita perlu melakukan perancangan. Bagaimana kita boleh kurangkan perbelanjaan kita? Itu langkah yang pertama. Iaitu kalaulah perbelanjaan kita, tengok manakah sudut-sudut yang boleh kita kurangkan. Mungkin makanan kita, bila kita pergi kerja, perlu kita beli makanan tiap-tiap hari. Mungkin kita boleh bawa bekal. Anak-anak kita pun boleh dibekalkan makanan-makanan. Ini boleh menjimatkan perbelanjaan kita. Dan kita tak perlulah pergi keluar keluarga untuk belanja, untuk melakukan aktiviti mingguan. Kita lakukan aktiviti yang memerlukan perbelanjaan yang sikit. Seperti beriadah bersama keluarga, kita pergi berjalan, berkelah. Ini adalah aktiviti yang sihat. Dan juga kita juga boleh dapat memikirkan bagaimana kita boleh meningkatkan pendapatan bulanan kita. Mungkin isteri boleh memikirkan untuk melakukan perniagaan kecil-kecilan. Suri rumah biasanya bijak dalam segi memasak kuih, ataupun jahitan, ataupun sebagainya. Ini semua idea-idea yang boleh kita fikirkan supaya boleh dapat menjana pendapatan yang bertambahan. Ini adalah langkah yang pertama. Tetapi dalam segi perbincangan kita hari ini, kita akan membincangkan tentang bagaimana Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat, mereka adalah orang-orang yang cuba memberikan manfaat daripada harta yang mereka telah perolehi. Kita lihat daripada kehidupan Nabi SAW. Kerana Rasulullah SAW bukanlah orang yang miskin. Walaupun Rasulullah SAW pernah berdoa, iaitu, Ya Allah mahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kau kumpulkanlah aku di kalangan orang-orang yang miskin-miskin. Miskin-miskin maksud apa? Orang yang mempunyai harta yang tidak banyak, tetapi tidak meminta-minta. Tetapi kalau kita lihat daripada sejarah Nabi SAW, Rasulullah adalah seorang yang kaya, seorang yang mempunyai harta yang banyak. Kerana kalau kita kaji daripada sejarah Nabi SAW, Rasulullah pernah meniaga untuk Khadijah radhiyallahu anha sebelum dia dilamar oleh Khadijah. Dan kita tahu bahawa Rasulullah membawa harta perniagaan Khadijah untuk diniagakan dan mendapat keuntungan yang banyak. Apabila Nabi pulang ke Mekah, hamba Khadijah iaitu Maisarah telah memberitakan kepada Khadijah bagaimana baiknya akhlak Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW bermuamalat dalam perniagaan dengan cara yang jujur,
dengan cara yang baik sehingga akan mendatangkan keuntungan yang banyak. Dan Khadijah radhiyallahu anha merasa terpegun, merasa kagum dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia telah cuba untuk merisik dan melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan Khadijah daripada umurnya 25 tahun sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul pada umur 40 tahun. Jadi kita bayangkan daripada 25 tahun sehingga 40 tahun, 15 tahun. 15 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meniaga untuk Khadijah, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan telah mengumpul harta yang banyak. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita ingkar, tidak boleh kita nafikan bahawa baginda adalah seorang bangsawan, seorang peniaga yang berjaya yang dapat mengumpul harta yang sangat banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah didatangi oleh sahabat-sahabat yang miskin, seperti Abu Hurairah, Abu Darda, Salman Al-Farisi. Mereka telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana merasa cemburu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta yang banyak, dan mereka lihat bahawa sahabat-sahabat seperti Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka adalah sahabat-sahabat yang telah mendermakan, meninfakkan harta mereka kepada jalan-jalan fi sabilillah, untuk mendermakan, membebaskan orang-orang ataupun hamba abdi untuk berjihad. Jadi apabila kumpulan sahabat yang miskin melihat kepada sahabat-sahabat yang telah meluangkan harta mereka dalam keadaan dalam kebenaran, mereka telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah komplain kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, mereka yang mempunyai harta, mempunyai kelebihan, mereka telah meninggalkan kami. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu." Mereka solat seperti kami solat dan berpuasa seperti kami berpuasa. Walahum fudula amwalin yatasaddaquna biha wala natasaddaq. Dan mereka mempunyai kelebihan daripada harta-harta yang mereka telah bersedekahkan, dan kami tidak dapat bersedekah. Jadi di sini mereka telah komplain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana orang-orang yang punya harta mereka ini bukanlah digunakan untuk menunjuk-nunjuk. Harta inilah bukanlah untuk mereka merasa nikmat kemanisan dunia ataupun memuaskan nafsu-nafsu mereka. Harta ini bukanlah untuk mereka bermegah dan berbangga-bangga dengan harta yang banyak, tapi mereka memperoleh harta ini untuk mereka bersedekah, meninfakkan kepada orang-orang yang memerlukan, kepada masyarakat umum. Bahawa apabila mereka, dan sebab itu mereka telah meninggalkan sahabat-sahabat yang miskin. Amalan-amalan mereka pun sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, faqala ala uallimukum syai'an, inginkah aku ajarkan kepada kamu suatu perkara? Idza fa'altumu adraktum bihi man sabaqakum wa lam yalhaqkum min ba'dikum illa man amila mithla amalikum fa'alimahum. Iaitu, dan jika kamu mengamalkan perkara-perkara ini, maka kamu akan dapat menyusuli mereka-mereka yang telah meninggalkan kamu. Jika kamu lakukan perkara ini, kamu akan dapat kejar mereka yang telah melakukan derma-derma dan infakkan harta mereka. Dan kemudian orang yang belakang kamu ini yang tidak melakukan perkara yang sama tidak akan dapat kejar kamu. Iaitu Nabi ajar fa'alimahum at-tasbih al-mi'ah fi duburi kulli salah. Maka Nabi SAW telah mengajarkan kepada mereka tasbih 100 di belakang setiap salat.
Ini adalah amalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tidak mempunyai harta, kita boleh menyusuli orang-orang yang telah mendermakan dengan melakukan amalan ini setiap kali kita melakukan salat, iaitu supaya kita bertasbih 33 kali, iaitu kita mengucapkan atau membaca subhanallah 33 kali, dan kita bertahmid, membaca alhamdulillah 33 kali, dan bertakbir, membaca Allahu Akbar 33 kali di belakang setiap kali kita salat. Ataupun ada hadis yang lain, kita bertakbir 34 kali. Ataupun ada riwayat yang lain mengatakan yang terakhir kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di sini mereka diajarkan supaya bertasbih, berzikir, supaya amalan-amalan ini dapat menyusuli, dapat mereka melakukan, supaya pahala mereka juga sama seperti pahala mereka-mereka yang menderma. Jadi ini mereka amalkan. Setiap kali solat, mereka akan berzikir, mereka akan bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Tapi amalan-amalan ini lama kelamaan mereka-mereka yang kaya juga dapat tahu. Kerana orang-orang kaya ni, mereka juga solat bersama Nabi. Kemudian mereka akan toleh ke kanan, ke kiri, lihat sahabat-sahabat yang miskin, mereka juga bertasbih, mereka juga bertakbir dan bertasbih selepas solat. Jadi mereka, sahabat-sahabat ni biasanya mereka adalah orang-orang yang kita boleh kata mereka ni curious lah. Curious. Itu apabila mereka lihat sahabat-sahabat yang berzikir selepas solat, mereka tanya, apa yang kamu lakukan? Apa ni yang kamu lakukan? Jadi sahabat-sahabat pun akan ceritakan, inilah amalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali selepas solat, kita pun bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Jadi yang kaya pun amalkan. Kemudian yang miskin ni pun mereka rasa cemburu lagi sekali, kerana mereka juga melakukan amalan seperti mereka. Tidak ada kelebihan, tidak ada perbezaan. Dan juga mereka ni masih lagi berinfak dan mendermakan. Maka mereka pun datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inna ikhwanana minal aghniya sami'u dhalik fafa'alu, iaitu teman-teman kami, iaitu saudara-saudara kami yang kaya-kaya telah dengar, telah dapat tahu tentang apa yang kami lakukan, dan mereka pun lakukan perkara yang sama. Maka Nabi pun telah bersabda, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Iaitu siapa yang mempunyai harta, siapa yang boleh melakukan amalan-amalan, dan mereka mempertingkatkan amalan-amalan ini bergantung kepada diri masing-masing. Iaitu kalaulah kita nak menderma dengan harta kita, kita nak bertasbih, kita nak meningkatkan ilmu kita, kita nak meningkatkan iman kita, bergantung kepada amalan masing-masing. Ini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada setiap daripada kita. Jadi ini adalah pertemuan yang pertama. Saya ingin menganjurkan, saya ingin menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita juga dapat meningkatkan harta kita, kewangan kita, sekurang-kurangnya untuk memastikan bahawa kehidupan kita baik, kehidupan kita sempurna, kita dapat memenuhi perintah-perintah Allah SWT. Kita dapat menggunakan harta kita untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan, dan juga kita juga dapat gunakan harta kita untuk kita salurkan kepada anak-anak dan isteri kita, supaya apabila kita tiada lagi di permukaan bumi ini, maka anak-anak dan isteri kita dapat menjalankan kehidupan mereka juga dengan keadaan yang selesa, dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Jadi sehingga pertemuan yang hadapan yang akan datang, dapat kita berbincang juga tentang bagaimana kehidupan sahabat-sahabat yang lain
cara-cara mereka gunakan harta mereka dan kelebihan yang Allah SWT berikan kepada mereka. Sehingga pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kesihatan yang baik dan murahkan rezeki kita, panjangkan umur kita dan berikan kita peluang untuk bertemu bulan Ramadan yang penuh barakah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.